Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin jemaat yang saya hormati. Hari ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Jumaat bulanan hari Jumaat yang ketiga. Anjuran Masjid An-Nur Masyar Bari Shah Alam menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya. Susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masih lagi dalam bab yang pertama yang berkaitan dengan tajuk bid'ah ya. Saya mohon maaf kalau ada jemaah yang sudah boring, sudah bosan dengan tajuk bid'ah, kerana dalam kuliah Jumaat yang lalu ada hadirin Jumaat yang hadir, kemudian dia ambil gambar, dia share di Facebook, dia kata Syekh tajuk bid'ah, bosan kata dia. Minta maaf boleh bismillahirrahmanirrahim amud tu ya. Baca doa, tidurlah sementara saya kuliah ni, kerana kita kuliah berkitab. Jadi kita follow bab dalam kitab ini. Bab ni masih lagi tentang bid'ah, nanti insya-Allah selesai bab yang kedua pergi bab yang lain dan seterusnya. Maksud ni yang sudah mahir bab bid'ah dah bosan dah bab bid'ah, mohon sabar dan mohon maaf ya. Sebab saya tak boleh nak raikan semua. Mungkin ada yang okey juga, saya baru tahu rupanya ini dalilnya, ini kaedahnya. Jadi tak boleh kita nak custom made, kecuali kalau one to one. Ini saya dah tahu, saya tak ajar lagi. Oh ini saya sudah alim, jangan diajar lagi. Oh ini saya sudah mahir, saya pakar bidang ni, Ustaz dengan pandai-pandai ajar saya. Itu senang kalau one to one. Tapi kalau ramai macam ini, pasti ada yang sudah tahu dan bosan, pasti ada yang belum tahu dan rasa satu maklumat baru bagi dia. Muka surat 29, kaedah law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Kalaulah perkara itu baik, tentulah mereka tidak mendahului kita melakukannya. Baik. Ini sebenarnya kurang tepatnya. Kaedah yang digunakan tidak sebegini bunyinya. Kaedahnya adalah lebih kurang tapi lain. Law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalaulah sesuatu perbuatan itu baik, nescaya mereka terlebih dahulu melakukan berbanding dengan kita. Ini adalah kaedah yang digunakan oleh golongan yang anti kepada bid'ah hasanah. Bagi dia mana ada perkara bid'ah yang baik, kalau baru tu pasti buruk, kalau baru tu pasti sesat, maka jangan kita sambut maulid Rasul lagi. Kerana ini logik dia. Kerana kalau sambutan maulid Rasul ni baik, kenapa sahabat awal-awal dulu tak buat? Mereka kan lebih takwa lagi daripada kita, mereka lebih alim daripada kita, mereka lebih faham sunnah daripada kita. Kenapa mereka pun tak sambut maulid? Itu buktinya sambut maulid itu tak baik. Kita orang Melayu terutamanya, sebelum salat, sebab kita ramainya mazhab Syafi'i, kita akan baca usalli. Rasa tak? Nanti sebelum salat Jumaat, usalli fardhu jum'ati ra'atani ma'muman lillahi ta'ala. Kalau dah lafaz usalli itu baik, tentulah sahabat Nabi buat. Mana ada sahabat Nabi usalli? Jadi ini logiknya di belakang kaedah ini. Soalan, dari manakah asalnya kaedah ini? Sebab kaedah ini sebenarnya keliru.
kebaikan itu bukan dinilai semata-mata kerana sahabat buat baru baik. Kalau sahabat tak buat, maka automatik tak baik. Bahkan kalau kita memang nak pakai kaedah sebegitu, kalau sahabat Nabi tak buat, berarti perkara itu tak baik. Melarang perbuatan baharu semata-mata kerana baharu pun sahabat tak buat. Mana ada sahabat Nabi larang satu perkara semata-mata kerana perkara itu baru? Tidak. Bahkan sebaliknya, sahabat Nabi akan nilai dahulu. Sebagai contoh, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu perkara baharu. Zaman Nabi, Nabi tak buat. Jadi apabila dicadangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada masa itu, supaya Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu mushaf, alasannya kerana yang menghafal Al-Quran ramai yang mati syahid dalam peperangan. Jadi Quran dalam dada mereka hafal, bila mereka meninggal hilang. Nanti satu masa kalau kita tidak kumpulkan dalam satu mushaf, nanti orang tidak tahu Quran sebenar itu bagaimana. Asalnya Sayyidina Abu Bakar keberatan kerana perkara itu bid'ah. Kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Macam mana wahai Umar, aku nak buat satu benda Nabi pun tak pernah buat. Mana benda itu benda baru. Akhirnya Sayyidina Umar meyakinkan, wa wallahi khair. Benda ni demi Allah baik, kata dia. Kerana baik, kerana nak jaga Quran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima mengumpulkan Al-Quran ini, walaupun Nabi SAW tak pernah melakukan. Berarti sikap sahabat bukan baharu saja terus ditolak, tidak. Mereka akan fikir, mereka akan nilai, mereka akan bincang benda ni baik atau tidak baik dari segi syarak. Kalau baik, maka mereka lakukan atau mereka benarkan supaya dilakukan. Kalau buruk, maka mereka larang. Jadi kalau kita memang nak pakai kaedah, kalau nak sesuatu perkara itu baik, pastilah para sahabat melakukan. Antara perkara yang sahabat tidak lakukan adalah melarang sesuatu perbuatan semata-mata kerana baharu. Tidak. Nabi SAW juga sama. Nabi larang perbuatan-perbuatan, tapi perbuatan baru itu bercanggah dengan syarak. Kalau perbuatan baru itu selari dengan syarak, kita lihat dalam kuliah yang lalu, Nabi SAW bahkan memuji dan menyebut tentang pahala perbuatan tersebut. Baik. Jadi ungkapan ini adalah kaedah yang dicipta oleh golongan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah. Yang dia tidak semestinya sahabat tak buat, maka otomatik tidak baik. Sebagai jawapan kepada pernyataan-pernyataan yang mengatakan tak boleh buat benda baharu kerana kalaulah benda baru itu baik, tentulah para sahabat melakukan terlebih dahulu. Ini pertama bukan kaedah fiqh yang diamalkan oleh para ulama usul dalam istinbat hukum. Mereka tidak berpegang pada kaedah law kana khairan la sabaquna ilaihi. Bahkan kaedah yang mereka pakai menunjukkan mereka menerima perkara baharu, misalnya qiyas. Ada benda yang tak berlaku di zaman Nabi SAW, tapi dikiaskan kepada perkara yang pernah berlaku, tengok asasnya sama. Contoh amalan tarhib. Tarhib tidak berlaku di zaman Nabi SAW, tarhib subuh. Tapi di zaman kita ada masjid surau yang amalkan. Kenapa ulama kita membenarkan? Kerana ilahnya sama. Sama-sama untuk membantu orang yang masih tidur bangun bersiap untuk salat. Yang telah bangun, dia tahu waktu subuh sudah hampir, dia mungkin berhenti daripada sahur, dia mungkin bersiap nak berhenti daripada tahajud dan sebagainya. Jadi sebagaimana azan pertama ada ilah tersebut, maka tarhib juga ada ilah yang sama, maka atas dalam qiyas hukumnya sama. Qiyas ini satu contoh perkara baharu diiktiraf. Zaman Nabi tak ada, tapi asasnya sama, maka diberi hukum yang sama. Kemudian istihsan, apa lagi, perkara sumber hukum saddu zara'i, satu perkara dilarang, zaman Nabi tak dilarang. Tetapi di zaman kita diperhatikan perkara ini kalau tak dilarang boleh membawa kepada perkara dosa, lalu disekat perbuatan yang asalnya tidak haram. Ini semua perkara-perkara baharu yang diambil kira oleh para ulama di dalam mengenal pasti hukum. Adapun kaedah law kana khairan la sabaquna ilaihi, kalaulah benda itu baik, nescaya pada sahabat tabi'in tabi'in lebih dahulu melakukan berbanding kita, itu tidak digunakan kaedah sedemikian oleh para ulama. Bahkan ungkapan sedemikian mirip seperti pendirian orang musyrikin. Mereka menolak sesuatu perkara bukan melihat kepada merit,
bukan melihat kepada kualiti perkara itu, tapi melihat kepada siapa buat, siapa tak buat. Jadi ini penilaian yang tidak tepat. Kita ukur kebenaran berdasarkan orang. Orang dinilai berdasarkan kebenaran. Bukan berarti kebenaran itu dinilai berdasarkan orang. Berbeza. Nabi SAW baginda memang sumber hukum. Percakapan baginda, perbuatan baginda, juga diamnya baginda, itu adalah sumber hukum. Itu pun kita akan lihat dalam bab yang kedua nanti. Semata-mata kerana Nabi SAW meninggalkan satu perbuatan, itu belum memastikan bahawa perbuatan itu haram. Benda yang Nabi tak buat pun belum tentu haram. Apatah lagi benda yang sahabat tak buat, apatah lagi benda yang tabi'in tidak buat, belum tentu haram. Jadi sikap itu mirip kepada sikap orang musyrikin yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Ahqaf ayat 11, Allah berfirman, wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Berkatalah orang-orang yang kafir itu kepada orang yang beriman, kalaulah ianya satu perkara yang baik. Ianya itu apa? Dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan mereka tidak nak beriman dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada tauhid, yang menolak kepada kesyirikan, mereka tak nak terima. Tapi dari segi hujah, mereka tidak ada hujah. Kenapa nak tolak? Ini kan menyeru kepada kebenaran. Tuhan lebih pada satu itu kan mustahil. Akal tidak boleh terima kalau Tuhan lebih pada satu. Tapi oleh kerana mereka sudah terbiasa dengan amalan nenek moyang mereka, mereka berdegil. Mereka tak mahu tinggalkan sembah berhala. Hujah tidak ada, akhirnya mereka kata, kalaulah dakwah Nabi itu baik, takkanlah puak-puak ni yang dahulu beriman dengan dia. Siapa dia? Ketika itu seorang hamba kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bernama Zanin, dia masuk Islam. Jadi dia menjadikan benda itu sebagai isu. Ya, orang yang tidak mencari kebenaran, mereka suka main isu-isu yang tidak relevan. Benda itu tak relevan pun dengan perbincangan, tapi dimainkan isu dia. Apa relevan hamba masuk Islam? Kalau Islam itu betul, hamba kah? Ya, orang kulit hitam kah, kulit putih kah, kulit merah kah masuk Islam? Ya, tetap tidak menjejaskan. Kebenaran itu tak benar. Tak, mereka nak kata Islam ni sebenarnya tak betul. Bukti itu orang-orang macam hamba, orang-orang lekeh masuk Islam. Sebab tu kalau Islam ni betul, ni orang macam kami ni, orang-orang korporat, orang ada kuasa, orang ada pangkat, orang yang educated. Kalau zaman kita ada master, ada PhD, ini SPM mudah lepas. Itu dia punya sentimen dia. Jadi ini tak betul. Kerana ini sebenarnya double standard. Oh, masa hamba Sayyidina Umar masuk Islam, kau memainkan sentimen, kalaulah agama Islam ni betul, takkanlah orang itu masuk Islam. Masa Sayyidina Umar masuk Islam, kenapa kamu tidak pandang? Sayyidina Umar kan tokoh pemuka Quraisy yang disegani, yang dia geruni, yang pahlawan, yang ilmuwan. Masa itu kenapa kamu tak kata kalaulah agama Islam ni tak betul, takkan orang hebat macam Sayyidina Umar masuk Islam? Kamu tak pernah kata begitu. Tapi bila hamba bila masuk Islam, kau memainkan sentimen, oh kalaulah agama ni betul, takkanlah puak-puak hamba ni yang masuk Islam, pastilah orang-orang yang hebat. Ini tidak ilmiah. Hati-hati ya. Lebih-lebih lagi di zaman kita ni, di zaman orang banyak berdebat dalam Facebook, dalam internet, kadang orang hanya nak menang. Jadi dia bawa argumen-argumen yang tidak relevan. Kita jauhi sikap nak menang, kita pergi kepada nak faham kebenaran, nak patuh kepada kebenaran. Dakwah Nabi SAW ini benar, walaupun yang beriman itu hamba dan sebagainya. Jadi sama juga, tak boleh kita tolak sesuatu amalan alasan semata-mata ianya tidak dilakukan oleh Nabi SAW, oleh para sahabat, dan bahkan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW juga tidak boleh kita automatik mengatakan haram. Ada sebahagian perbuatan yang Nabi SAW tidak lakukan dan memang perbuatan itu haram. Tapi kita kena ingat, haramnya sesuatu perbuatan itu bukan kerana Nabi SAW tak buat. Sebagai contoh ya, Nabi SAW baginda tidak pernah minum arak ya. Walaupun zaman tu arak tu abundant, easily available, nak arak mudah sangat zaman itu. Tapi Nabi SAW tak pernah minum arak, dan memang minum arak itu haram. Tinggal lagi, keharaman minum arak itu bukan diambil daripada fakta bahawa Nabi SAW tidak minum arak, tapi kerana ada dalil-dalil yang lain daripada Quran dan hadis yang jelas menunjukkan bahawa minum arak itu hukumnya adalah haram.
Maka seorang ulama yang sezaman dengan kita, Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain Ibn Abidin As-Sumai hafizahullah ta'ala, yang beliau digelar Asy-Syafi'i Shawir, Imam Syafi'i yang kecil. Kecil saja, Imam Syafi'i junior, tapi bila disebut Imam Syafi'i walaupun kecil makna orang ni hebat. Imam Syafi'i junior gelaran dia. Bila menyebut dalam kitab Al-Wajibah Al-Ghaliyah fi Aqidati Firqatin Najiyah, jawapan yang berharga pada menerangkan akidah golongan yang selamat. Fa kullu ihsanin lam yuhad fil ahdi nabi fa huwa bid'atun hasanatun. Maka setiap perkara baik yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, maka itulah yang dikenali sebagai bid'ah hasanah. Yusabu 'alaiha 'amiluha, diberi pahala orang yang melakukannya. Mana dalil? Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengadakan satu cara yang baik dalam Islam, fa'umila biha ba'dahu, lalu ditiru amalan itu selepas daripada beliau, kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'. Ditulis pahala orang yang melakukan itu dan orang yang pertama kali mengadakan perkara itu tidak berkurangan pahala orang yang melakukan sedikit pun. Jadi ini menunjukkan inovasi itu diberi pahala syarat baik. Teruklah macam itu Ustaz, asal baik boleh buat. Kalau asal baik boleh buat, kenapa kita tak semayang subuh 4 rakaat? Ada orang cakap macam itu. Tak betul kefahaman dia. Yang kita katakan asal baik boleh buat, baik dari segi syarak. Sembahyang subuh 4 rakaat dengan sengaja tidak baik dari segi syarak. Itu kita akan terangkan dalam bab yang ketiga. Bagus Ustaz Mahdi susun bab ini, ada relationship. Ada ibadah yang memang dah ditetapkan macam tu, sekira-kira kita buat berbeza halal, bahkan tidak sah. Orang yang sembahyang subuh 4 rakaat dengan sengaja tak sah dan berdosa dia. Tidak ada yang dikatakan baik kecuali baik dari segi syarak, bukan baik ikut akal fikiran kita semata-mata atau hawa nafsu kita, tidak. Jadi kalau semua bid'ah hanya sesat, maka semua orang yang buat benda yang zaman Nabi tak ada masuk neraka. Kita ni semua berpotensi besar masuk neraka. Sebab saya percaya masa PKP tu hari, ramai yang sembahyang jemaah jarak-jarak. Itu kan bercanggah dengan arahan Nabi SAW. Nabi suruh kita sembahyang jemaah rapat-rapat, jangan ada ruang. Itu hari bukan setakat kita yang jarak-jarak, bagi imam bagi peringatan. Para jemaah diingatkan supaya menjaga penjarakan sosial. Itu ada pun penjarakan sosial zaman Nabi? Kan tak ada. Kalau memang asal baru saja sesat, ya sesat kita semua. Mufti-mufti yang membenarkan, ya sesat juga. Tidak demikian. Kena dilihat dahulu jarak tu kenapa, nak jaga nyawa, nak tolak mudarat, kan ada pertimbangannya. Kemudian baca Yasin malam Jumaat juga dipertikaikan, usolli juga masuk neraka, sambut maulid juga masuk neraka, bertahlil juga masuk neraka. Ini masalah. Kalau kita bayangkan dari akhirat, malaikat tanya kepada ahli neraka, kamu ni kenapa masuk neraka? Jawab dia, oh kamilah dulu yang hilangkan kapal terbang MH berapa tu kan, hilang tak tahu ke mana. Oh, memang padanlah kamu ni menyusahkan orang kan, hilangkan kapal terbang orang. Kamu ni pula kenapa masuk neraka? Oh, masa kapal terbang itu melintas di daerah Ukraine dulu, kamilah yang tembak tu. Oh, baguslah kamu masuk neraka. Ini nampak macam orang baik-baik, dia masuk neraka kenapa? Dia nak sebut pun dia malu pelan-pelan, kami baca Yasin malam Jumaat. Oh, masuk neraka sebab baca Yasin malam Jumaat. Inikah agama yang dibawa oleh Nabi SAW? Nak menerakakan orang baca Yasin malam Jumaat, nak menerakakan orang yang usolli fardhu Jumaati, nak menerakakan orang yang bertahlil, berdoa beramai-ramai lepas sembahyang. Ini bukan tujuan Islam didatangkan. Jadi insya-Allah oleh kerana faktor masa, saya dibisikkan tadi supaya dalam 1:25 kita bagi masa bukan 5 minit sudah masuk waktu Jumaat. Next adalah saya akan pergi kepada kesimpulan terus ya. Pergi kepada bukan kesimpulan ya, muka surat 34 next, iaitu hukum mengatakan bid'ah terhadap perkara khilafiyah. Sebab saya baru balik daripada dialog di Perlis, salah satu yang mereka cuba nak utarakan, apa salahnya kita kata bid'ah walaupun benda itu khilaf. Contohnya khilaf hukum baca kunut subuh. Itu memang khilaf yang makruf lah. Mazhab Hanafi Hanbali kata tidak sunat, mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan sunat. Jadi kita kata dah benda khilaf, tak payahlah sibuk lagi nak bid'ah-bid'ahkan.
Yang pegang dengan mazhab yang kata sunat, baca ke mazhab ni dapat pahala. Yang pegang dengan mazhab kata tak sunat, kita jangan marah dia. Jangan kita herbit, kamu ni pemalas ya, tak baca kunut, jangan. Itu mazhab dia. Kan aman begitu. Tak, dia nak supaya kalau kita pegang kata baca kunut itu tak sunat, kita boleh bid'ahkan. Kamu ni baca kunut bid'ah. Jadi ini akan diterangkan. Kita akan petik kata-kata ulama kontemporari yang alim, Syekh Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di, tokoh ulama terkenal di Iraq. Beliau menerangkan tentang apa pendirian kita dalam perkara yang ada khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nattaqadha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.